علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Ini kita kitab Fathul Bari lagi kan Kak Syida? Kita tak masuk bab apa ni Ramadan kan? Ya, betul. Okay. Kalau yang minggu lepas kita dalam buku baru ni muka surat 49, tapi ada dua muka surat lagi lah yang Ustaz tak bincang, tapi tak tahu Ustaz nak sambung ataupun Ustaz nak masuk bab baru, bab 31, keutamaan solat subuh berjemaah. Betul. Kita tunggu Ustaz juga. Ustaz masuk dulu. Okey Ustaz. Okay, Kak Liza boleh? Okey Ustaz, boleh Kak Liza dah buka majlis dah? Dah Ah, buka dah. kita dalam buku ni, kita ada lagi dua muka surat yang kita tak bincang, atau Ustaz nak terus masuk bab 31 Ustaz? Bab 31 baru kan? Yang ada yang bab lama tu ada lagi dua muka surat, tapi macam Tak perlu dah. Ustaz nak sambung ke ataupun Ustaz nak masuk terus bab baru? Bab baru. Okey Ustaz, boleh kita mulakan bab baru ni, bab 31, keutamaan solat subuh berjemaah. Okay, baik. Silakan Ustaz. Okay, saya cari hadis sekejap Okey Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kat mana ni? Oh. Amma ba'ad. Kak Liza dan Kak Syida, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Dan pada pagi ni kita mula awal sikit. Sebenarnya saya tak ada apa-apa isu pun, cuma masalahnya saya nak kena servis kereta. Jadi janjinya pukul 9.30. Jalan ke sana tu dia agak jam. Jadi tu saya kena gerak awal sikit lah. Okey, baik. Tapi jap, saya tak jumpa pula mana hadis. Oh, dah jumpa dah. Sekejap saya cari lagi satu lagi hadis. Dia ada 3 semuanya. Sabiqah.
Okey, sebagaimana Kak Liza sebutkan tadi, muka surat 53 bab yang ke-31 ada 3 hadis yang kita akan perhatikan. Okey, ini hadis yang pertama bab fadli salatil fajri, bab kelebihan salatul fajar. Kenapa sumbuh dinamakan fajar? Kerana fajar ni artinya mengoyak ataupun membelah. Oleh kerana cahaya subuh tu dia membelah kegelapan malam. Asalnya malam gelap, kemudiannya ada satu cahaya dalam bentuk yang melintang ke atas. Melintang, kalau ke atas tu melintang ke? Membujur ke atas. Dan itu namanya fajar kazib. Kemudiannya melintang, itu namanya fajar sadiq. Jadi kegelapan malam itu telah dikoyak ataupun telah dibelah. Sebab itu, ibu-ibu yang saya kasihi, orang yang jahat tu dipanggil apa? Ada tak perasan tak satu istilah untuk orang yang jahat yang ada kaitan dengan al-fajr? Fujur fujur ataupun fajir. Fujur ataupun fajir. Kenapa orang jahat itu dinamakan sebagai fajir? Kerana dia telah mengoyak ajaran agama. Dan ia berbeza dengan fasik. Fasik ni dia artinya keluar. Jadi orang yang keluar daripada, ada haiwan yang keluar dari lubang, itu namanya yarbu' ataupun tikus dia ada sejenis tikus padang pasir. Okey. Manakala orang yang keluar daripada ajaran agama dipanggil sebagai fasik. Okey, fajar pula mengoyak. Apabila ada cahaya yang telah mengoyak kegelapan malam, namanya fajar. Tapi orang yang telah mengoyak ajaran agama dan melakukan benda-benda yang bersifat memalukan, memualkan ataupun keji, fasyak, itu namanya fajir. Artinya level fajir ni lebih dahsyat daripada fasik. Fasik dia keluar daripada daerah ketaatan. Manakala fajir dia mengoyak. Kalau kita perincikan lagi, benda-benda yang memualkan ini na'udzubillah seperti zina ataupun sumbang mahram ataupun pelecehan seksual ataupun percakapan-percakapan yang kotor, ini semua termasuk dalam kategori fujur ataupun fajir. Okey. Dan dalam masa yang sama, subuh juga dikenali sebagai ghadah. Ghadah ni artinya pagi. Juga dinamakan sebagai bukrah. Bukrah ni kenapa subuh dinamakan bukrah? Kan kita jumpa banyak ayat Al-Quran. وَسَبِّحُوهُ bukratan wa asila. Ada yang bersifat asyiyah. Kerana bukrah ni artinya, apa dia bukrah Kalau contohnya ibu-ibu macam Kak Niza ada anak-anak yang belum kahwin lagi, itu dia panggil bikir. Bikir ni anak dara, kita katakan, anak bujang kita. Okey, jadi kalau tumbuhan, kalau buah-buahan yang baru bertunas tu, itu namanya bakurah. Bakuratul amani. Ada satu kitab tajuknya Bakuratul Amani, tunas yang diimpi-impikan. Okey, jadi sebagaimana kalau anak bujang ataupun anak dara tu kita ibarat kepada orang yang permulaan ataupun tunas tu permulaan, maka subuh itu merupakan permulaan siang. Maka sebab itu dipanggil sebagai bukrah. Okey. Dan subuh juga dikenali sebagai falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan falaq ini pun lebih kurang dengan fajar. Kalau fajar tu mengoyak, falaq pun mengoyak juga, membelah juga. Cuma tak pasti mana lebih dahsyat antara fajar dengan falaq. Setahu saya falaq tu lagi dahsyat. Apalagi dia punya dentuman pada huruf falaq dan cerita yang terkandung dalam suratul falaq itu menggambarkan kemungkinanlah falaq itu lebih dahsyat daripada fajar. Tapi wallahualam saya tak berani nak komen ya. Okey, jadi itu sedikit penamaan subuh. Di samping itu ada satu lagi nama salatul subuh selain daripada Quranul Fajar yang biasa kita dengar dalam suratul Isra. Subuh juga dikenali sebagai apa satu lagi lupa dah saya. Baru je ingat dah lupa terus. Barat.
Man sallal bardain dakhalal jannah. Sesiapa yang salat di dua teduhan akan masuk ke dalam syurga. Jadi apa ya salat dua teduhan tu? Ingat lagi tak? Ibu sekalian. Kita dah biasa baca hadis ni. Kak Liza ingat tak Liza? Sesiapa yang salat di dua teduhan masuk ke dalam syurga. Lupa Ustaz. Ya, lupa. Syafini ingat Syafini? Saya ingat juga. Tak ingat. Kak Syida? Subuh dan apa yang lupa dah. Lagi Subuh dan? subuh dan isyak. Subuh dan asar. Asar. Oh sorry. Subuh dan asar. Solat di dua teduhan ya. Okey, sekarang kita masuk dalam hadis yang pertama. Kalau buku yang ada pada ibu tu, hadis yang ke-648. Tapi dalam yang kita tengok ni, dia hadis yang ke-621. Kenapa Kak Liza boleh berlaku perbezaan nombor dalam kitab dengan sumber internet ni? Bahkan kalau kita tengok buku yang lain, kitab yang lain, lain pula Dia dia ikut punya penerbit penomboran. Ustaz. Dia ikut penerbit kan Ustaz? Tak sama. Okey, sebaikkan Liza ingat. Dia ikut penerbit. Maknanya bukan Imam Bukhari lah letak nombor ni bukan Imam Bukhari letak nombor. Dia penerbit kitab ni lah yang letak nombor ya. Okey. Bab fadli salatil fajri fi jama'atin, bab keutamaan salat subuh secara berjemaah. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari yang bernama apa nama guru Bukhari, ibu-ibu sekalian? Ataupun gelaran dia tu? Ya, siapa Syafini? Syuaibul Yaman. Abul Yaman. Dan siapa anak murid sahabat Nabi dalam hadis ni? Jawapan penuh ya. Siapakah anak murid sahabat Nabi dalam hadis ini? Abu Salamah bin Abdurrahman. Okey, dapat 50 markah. Dua orang tu. Ada dua orang. Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Ya, Mengabarkan dapat dua 100 orang. markah. Terima kasih banyak Kak Aisyah dan Kak Niza ya. Dia ada dua orang. Iaitu Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman ya. Baik. Jadi katanya Abu Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, okey, tafdulu salatul jami' tafdulu salatul jami' salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'an. Kelebihan salat jemaah ke atas salat sendirian ini adalah 25 juzuk. 25 juzuk ni bahagian lah ya, 25 juzuk. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajri. Dan malaikat-malaikat berkumpul dan malaikat-malaikat siang juga malaikat malam berkumpul ketika salatul subuh. Okey. Itu je hadis dia. Okay, ibu tolong dalam buku ibu dah ada kan dia punya kurungan kan. Itu je sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Abu Hurairah yang berkata, summa yaqulu Abu Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhuma, kata Abu Hurairah kepada murid-muridnya ni, faqra'u in syi'tum inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kamu boleh baca ayat Quran ni sebagai dalil, iaitu sesungguhnya bacaan subuh, Quran di waktu subuh disaksikan oleh malaikat merujuk kepada salatus subuh ya. Suratul Isra ayat 78. Okey, boleh. Jadi cuma dalam hadis yang lain dia tak guna perkataan juz'an, dia guna perkataan darajatan. Kita dah bincang dah benda ni. Okey, sebelum kita pergi lanjut, saya dalam pengajian yang lepas saya dah kongsikan kepada ibu-ibu sekalian terdapat dua pendapat ulama. Okay, terlebih dahulu ada hadis yang kata kelebihan solat jemaah ke atas solat sendirian ni 25 darajat. Ada yang kata 27 darajat. Okay, kita anggap dulu 25. Kita anggap 25 Boleh tak ibu-ibu sekalian ingat tak yang saya kata dua pendapat ulama? Solat jemaah lebih baik daripada solat sendirian sebanyak berapa?
Okey, sila nyatakan kedua-dua pendapat ulama tersebut. Solat jemaah lebih utama dari solat sendirian jika solat jemaah di rumah atau di pejabat. Bukan Yang itu tu. soalan dia Kak. Saya ulang balik. Berapakah kelebihan, kita sekarang ni kita ambil hadis 25 je. Kita tinggalkan dulu hadis yang kata 27. Okey, berapakah ada dua pendapat ulama dalam membahaskan kelebihan solat jemaah ke atas solat sendirian. Berapakah kelebihan solat jemaah ke atas solat sendirian? Okey, sila nyatakan dua pendapat ulama dalam bab ini. Oh, soalan skema ke mana lagi tu? Kak Isha silap faham lagi tu. Itu kalau dalam exam salah tu jawapan tu. Mana Bibu? Dah ke laut dah semua ni. Okay, kalau muda sekarang kata apa? Ke laut yang dalam. Okey. Tekun Kak Syida tadi yang lepas tu. Macam ada jawapan kat mana tu? Ibu-ibu, mana? Tengah selak buku Ustaz. Saya nak Solat buku berjemaah lebih masing-masing. utama dari solat sendirian di rumah dan di pasar akan dapat pahala Bukan. Nanti saya Bukan jawab dah. bukan Bukan. itu jawapan yang Bukan kita juga. nak. Itu Saya salah, jawab dah yang tu. salah faham soalan tu. Dia tak faham soalan ni. Saya ulang balik. Kita ketepikan dulu isu 25 dan 27, kita anggap 25 je. Ada dua pendapat ulama dalam membahaskan berapakah kelebihan solat jemaah ke atas solat sendirian. Apakah kedua-dua pendapat ulama tersebut? Syafini, ingat Syafini? Yang tu kan Ustaz, yang penyebutan angka tu tak bererti. Dia macam kalau 25 ke 7 dia punya numbering saja. Ke laut yang Dia dalam duduk tu. berwuduk dan dia berjalan ke masjid. Apa dia, Kak? Cara dia berwuduk dan dia Oh, berjalan ke itu masjid. salah tu. Tu tak Salah juga. betul. Salah Okay. faham soalan juga. Okey, Ibu, sebab semua dah lupa dah ni, boleh tengok muka surat 41. Kita bisa ada ni jawapan ni, ada tak jawapan dia? Bagi hint. Kak Anis tak ada minggu lepas kan? Dan tak nak kena ada kelas minggu lepas Kak Anis. Kalau tak memang kita tak jelas lah isunya. Okey, muka surat 41 yang bawah sekali itu. Okey, saya bagi hint lah sebelum baca. Tak payah baca 41 tu. Ingat tak berapa kali kita kena basuh jilatan anjing? 7 7 kali. termasuk air tanah. 7 termasuk air tanah. Ada pendapat lain lagi tak? Mazhab Hambali kata berapa? 8. 8 kan? Dia tak termasuk yang 7. Mazhab Syafi'i faham 7 termasuk air tanah. Ya. Mazhab Hambali faham tak? 7 tu tak termasuk air tanah lagi. Air tanah tu yang ke-8. Ibu-ibu sekalian. Ni, dengar cerita baik-baik ni. Jawapan dia ada pada muka surat 41 tu. Ada ulama, yes, Syafiq ni dah dapat dah. Dia punya, dia nak jumpa hint je tadi. Ada ulama kata solat jemaah lebih utama daripada solat sendirian sebanyak 25 kali 25 kali kelas pula dah, 25 kali 25 darajah. Tapi ada ulama kata 25 tu sebenarnya bukan 25 betul tapi 26 sebenarnya. Okey, boleh jelas tak? Dia ibaratnya macam ni. Kita buat mana contoh-contoh ni kan. Okey, tengok betul-betul ibu-ibu sekalian Uh, Okey, ini satu ni kotak lah. Kotak, kotak ni, okey. Ni tengok Ini solat sendirian. Ini solat jemaah. Okey. Ini satu solat sendirian. Kita tip satu solat sendirian. Solat jemaah lebih baik daripada solat sendirian sebanyak 25. Jadi bermula sini. 1, 2,
3 sampailah 25. Okey, ini pandangan yang pertama. Okey, nampak Pandangan yang kedua pula, dia kata bukan macam tu. Yang nombor 1 ni memang sama dah. Solat jemaah sama dah kedudukan dengan solat sendirian kan? Sini kan? 25 ni dia bermula di sini. Nampak tak? 25 ni dia bermula kolom yang kedua. Ni dia bermula di sini. Ini yang kedua. Artinya solat jemaah lebih tinggi daripada solat sendirian sebanyak berapa kali? Kali kira yang kedua ni. Kali kira yang kedua, solat jemaah lebih 25 plus utama 1 lah Ustaz. 26 lah kan? Ha. Apa Kak Liza kena jawab panjang 25 plus 1? 26 26 lah atau jawabnya. 28. Ya, 26 atau 28. Betul Kak Isha. Itulah ceritanya. Tapi mungkin sebab, yalah Zahiri terang tak faham masa tu. Terang apa dia tak tahu. Okey, saya minta maaf lah saya silap terang ke mana-mana Okey. Jadi sekarang ibu-ibu sekalian dah jelas di situ. Ada dua pendapat ulama. Betul Ibu Sa'diyah ya. Okey. Jadi sekarang kita terus ke depan. Solat subuh ni lebih utama setelah Nabi SAW kata tu. Nabi pun katalah solat subuh ni disaksikan oleh malaikat. Dan kita tengok hadis yang kedua dulu. Hadis yang kedua muka surat 54 tu. Okey. Sekejap nak kena susun betul-betul. Ini hadis yang kedua riwayat Umar bin Hafaz kan. Hadis yang disampaikan oleh Salim dari saya mendengar Darda taqul. Okey, saya mendengar Darda. Saya mendengar Darda bercerita, dakhala alayya Abu Darda radhiyallahu an wa huwa mughdabun. Okey. Abu Darda masuk jumpa dengan saya dalam keadaan dia marah-marah. Abu Darda masuk jumpa dengan saya dalam keadaan dia marah-marah. Fakultu, maka saya pun bertanya, ma aghdabak? Apa yang membuatkan kekanda marah-marah ni? Okey. Kata Abu Darda, pagi-pagi dah marah kan? Kenapa ni? Wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, saya tidak mengenali sesuatu pun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka mesti solat jemaah. Artinya, saya tak pernah kenal umat Nabi Muhammad yang jenis tak solat jemaah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti solat jemaah. Itu dia punya point dia. Okey, saya ada satu soalan istimewa untuk ibu-ibu sekalian. Siapa dapat jawab soalan demi soalan ini, memang level A lah. Memang dapat ilmu laduni lah ni kan. Okey, Abu Darda, sahabat Nabi ke bukan sahabat Nabi? Ibu-ibu sekalian, Abu Darda ni sahabat Nabi ke bukan sahabat Nabi? Ini mestilah sahabat Nabi Ustaz. Sahabat lah sahabat yang Nabi. paling dekat ni. Mesti sahabat Nabi kan? Abu Darda. Biasa dengan nama Abu Darda kan? Biasa. Okay. Biasa Abu Darda ni sahabat besar. Okey, sekarang ni Abu Darda cerita bahawasanya sahabat Nabi ni, sahabat Nabi pula sekarang ni, orang tak solat jemaah ni. Itu dah marah lah tu. Dia marah kerana orang dah mula meninggalkan solat jemaah. Umat Nabi Muhammad SAW mesti solat jemaah. Okey, Abu Darda ni sahabat Nabi kan? Bila dia marah-marah tu, dia marah-marah siapa sebenarnya? Marah sahabat. Marah sahabat lah yang tak solat jemaah. Ya. Tapi logikkah sahabat Nabi meninggalkan solat jemaah? Okey, itu isu dia. Kan ibu-ibu sekalian. Kalau dia hidup pada zaman sahabat Nabi, Kak Liza kata dia marah sahabat Nabi lah. Tapi persoalan saya selanjutnya adalah, logikkah sahabat Nabi radhiyallahu anhum meninggalkan solat jemaah? Macam mana ibu-ibu? Kita tutup dulu.
agah kepada yang tak pergi sembahyang Jumaat. Mungkin yang tak ramai. Cuma penekanan kepada hadis ni apa pentingnya solat berjamaah di solat subuh tu. Dikerjakan. Itu maksud faham saya lah, Ustaz. Terima kasih banyak Ibu. Barakallahu fikum. Okay, maknanya Ibu Zaitun kata memanglah sahabat Nabi tapi bukanlah ramai sangat pun sahabat Nabi yang tinggal solat jemaah. Tapi bukan ramai pun adalah kan cerita dia. Okey, macam berat sikit lah nak kata. Kak Dina kata orang munafik kot. Kalau orang munafik, tak ada isu sangat lah kan. Tapi betul ke orang merujuk pada orang munafik kok? Okey, sedangkan pada zaman Nabi pun dah ada orang munafik yang orang munafik dia pergi solat jemaah ceritanya. Dia menyamar, dia pergi solat jemaah. Jadi tak logik dah kalau dikatakan orang munafik kok. Okey. Jadi persoalan yang kedua adalah kita kena kenal Salim. Salim tu siapa dia? Okey. Salim yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Salim Al-Ja'd, Salim bin Abul Ja'd. Okay. Salim bin Abul Ja'd tak pernah bertemu dengan Ummu Darda. Salim bin Abul Ja'd tak pernah bertemu dengan Ummu Darda dan tidak pernah Ummu Darda isteri Abu Darda, bahkan tidak pernah bertemu dengan Abu Darda. Macam mana ibu sekalian? Ibu minta maaf ya, saya saja nak pagi-pagi untuk kita membuka, menguraikan urat-urat yang bersimpul di kepala kita ni, buat latihan sikit. Sekarang ni hadis ini disampaikan oleh siapa? Salim kan? Salim ambil daripada siapa? Ummu Darda. Ummu Darda ni siapa ya dengan hubungan dengan Abu Darda? Isteri dia lah. Isteri Abu Darda kan? Okey. Tapi masalahnya Salim ni tak pernah bertemu dengan Abu Darda. Salim juga tak pernah bertemu dengan isteri Abu Darda yang dikenali sebagai Ummu Darda. Kalau tak pernah bertemu, macam mana Salim boleh kata, saya mendengar. Saya mendengar, maknanya dengar direct. Bila sebut samit tu, saya mendengar tu dengar direct. Bukannya dengar melalui mulut orang lain. Contohnya saya kata, sami'tu Nurliza qalat. Saya berkata, Kak Liza berkata, bercerita sekian-sekian. Mesti saya dengar direct pada Kak Liza, bukan melalui orang lain. Okay, kalau saya tak dengar direct pada Kak Liza, saya akan kata macam ni. An Nurliza, daripada Nurliza. Itu. Jadi sekarang ni apa sebenarnya? Macam mana Salim tak pernah bertemu dengan Ummu Darda, tak pernah bertemu dengan Abu Darda, tiba-tiba dia dengar hadis daripada Ummu dan Abu Darda. Okey. Jadi jawapannya ibu-ibu sekalian, ini sahaja soalan trik dan memang payahlah nak cari jawapan dia. Kalau orang tanya saya soalan tu pun, saya pun tak tahu apa jawapan dia. Jadi tapi ada jawapannya pada muka surat 57. Okey. Ibu tolong buka muka surat 57. Ada tak kat sini ya? Ni. Salim tu adalah anak Abul Ja'd. Ummu Darda yang dimaksudkan dalam hadis ini bukanlah Ummu Darda sahabat Nabi. Tapi Ummu Darda tabi'in. Dia sebut as-sughra tabi'iyah, tabi'in kecil. Tabi'in, sahabat Nabi kan dia ada dua level. Yang besar, yang kecil. Yang besar-besar ni yang umur dah lanjut-lanjut lah. Bukan lanjut sangat. Kalau yang kecil ni yang lahir masa Nabi hidup tu, dia baru umur dalam 7 tahun ke, 10 tahun ke. Okey. Tabi'in pun sama. Tabi'in ni ada yang lama duduk dengan sahabat Nabi macam Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab. Ada tabi'in yang kecil-kecil lagi masa tu. Masa sahabat Nabi dah hujung-hujung usia tu, lahirlah beberapa orang. Itu dipanggil tabi'in kecil. Dan Ummu Darda ni tabi'in kecil. As-sughra tabi'iyah. La al-kubra sahabiyah. Sorry. Saya takut saya silap. Mungkin dia bukan merujuk kepada tabi'in yang kecil. Tetapi Ummu Darda, bahasa mudah lah. Saya tarik balik tadi. Ummu Darda ni dia merujuk kepada Ummu Darda junior ataupun Ummu Darda adik. Bukannya Ummu Darda kakak. Dulu Abu Darda ni pernah kahwin dengan seorang wanita. Yang mana wanita itu dikenali, bila dia kahwin dengan Abu Darda, dia dikenali sebagai Ummu Darda. Okay.
Kemudiannya Ummu Darda tu dah meninggal dunia. Zaman Abu Darda hidup lagi tu, dia dah meninggal dunia dah. Lama kemudian Abu Darda pun kahwin seorang wanita yang lain pula yang juga dikenali sebagai Ummu Darda. Saya tak tahulah kenapa dikenali sebagai Ummu Darda juga. Mungkin kerana dia dapat anak, dia tak nama Darda lagi ke, wallahualam. Jadi Ummu Darda yang dimaksudkan dalam hadis ini merujuk kepada isteri kedua Abu Darda. Bukannya isteri yang pertama. Ummu Darda adik, bukannya Ummu Darda kakak. Jadi memanglah Salim tak pernah jumpa dengan Ummu Darda kakak. Tapi dia pernah jumpa dengan Ummu Darda adik. Yang mana Ummu Darda adik ni lah dia sebab dia muda lagi. Dia sempat jumpa dengan Salim. Dia pun ceritalah pada Salim. Apa dia. Boleh nampak dan maknanya Ummu Darda ni lepas kematian Abu Darda dia hidup lama lagi. Umur dah panjang lagi. Okey, itulah cerita dia Boleh jelas Kak Liza? Okey Ustaz, jelas. Bukan maknanya bukan Tapi mem- Ummu Darda yang kita kenali pada sahabat Nabi ni lah, yang sebelum tu. Sebenarnya betul. Tapi memanglah payah jawapan ni saja saya nak ni. Okey. Nak tak nak memang kena baca sebab memang payah pun. Okey, yang ketiga, hadis yang ketiga dulu. Hadis yang ketiga, ibu-ibu tengok tu muka surat yang ke 54-55 tu. Riwayat daripada Muhammad bin Al-Ala daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasi ajran fi salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Orang yang paling banyak pahalanya dalam solat ni adalah orang yang tinggal jauh. Bila tinggal jauh, maka jauhlah perjalanan dia. Wallazi yantaziru as-salah hatta yusalliyaha ma'al imami a'zamu ajran minal ladzi yusalli summa yanam. Dan orang-orang yang menunggu solat agar mereka dapat mengerjakan bersama dengan imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudian tidur. Apalah pula cerita ni kan? Orang yang menunggu solat agar dapat mengerjakan solat dengan imam lebih besar pahalanya daripada orang yang dia tak solat dengan jemaah lah. Dia solat dulu pada dia tidur, dia tak tunggu tu imam. Okey Ceritanya zaman kita sekarang ni kita dah clear dah pukul berapa. Subuh pukul berapa, zuhur pukul berapa dah clear. Imam pun tahu bila dia nak sampai. Tapi kan zaman-zaman dulu kadang-kadang imam dia pun dia tak jelas juga bila masuk waktu. Jadi Nabi nak cerita kalau imam lambat sampai, kita pun duk tunggu imam yang lambat sampai, kita solat jemaah dengan imam, itu lebih baik daripada kita tunggu-tunggu, lambatlah imam, solat dululah, lepas solat dia pun balik tidur, dia balik berehat. Tak kira lah dia tidur ke tak tidur ke cerita lain. Tapi dia tidak solat berjemaah dengan tu imam. Lebih baik kita tunggu tuk imam. Ibu-ibu sekalian kalau kita tanyakan waktu subuh sekarang kan lewat. Tapi lewat pun dah mula cepat dah kan. Dah dalam 6.12, 6.13 kan. Tapi dulu-dulu lagilah teruk. Bukan lagi teruk, lagi lambat. 6.20. Kena tang subuh Jumaat memang selak lah. Surah Sejadah dengan Insan. Orang pun bekerja dengan masa tu. Saya nak tanya ibu sekalian lah. Mana lebih utama? Kita imam membaca surah Sejadah dengan Al-Insan ataupun kita imam baca surah yang pendek bagi memudahkan orang pergi kerja. Mana lebih utama? B. Hari Jumaat dia Ustaz. Hari Jumaat je? Yang memudahkan orang kerja. Terima kasih banyak Kak Anis. Lama tak dengar suara Kak Anis kita ni. Maknanya lebih baik memendekkan solat lah kan. Daripada kita memanjangkan solat. Tapi kalau kita memilih untuk memendekkan solat, sebenarnya mana lebih, saya nak tanya ibu sekalian, memanjangkan solat subuh dalam keadaan biasa dengan memendekkan solat itu dianggap sebagai rukhsah atau keringanan ke ataupun keutamaan?
Rukhsah ni kan keringanan kan. Jadi sebenarnya memendekkan solat ni dia level 1 ke level yang kedua sebenarnya dalam solat subuh? Keringanan. Ya, macam mana Ibu Keutamaan. Sharifah? Keutamaan. Keutamaan maknanya memendekkan solat tu yang level nombor 1. Memandangkan solat tu dah jadi level kedua dah. Untuk solat subuh je ke Ustaz? Dalam cerita solat subuh sekarang ni, yang orang sibuk nak pergi kerja tu. Yang first lah Ustaz. Oh, maknanya yang solat yang panjang tu yang keutamaan. Macam tu Kak Anis Memendekkan tak Ustaz? Dipendekkan. Dipendekkan tu lebih utama. Okey. Dia macam ni lah soalan dia kan. Kalau orang yang musafir, mana lebih utama? Dia puasa ke dia tak puasa? Tak puasa. 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 Puasa kan? Puasa lebih utama Puasa, daripada ha. tidak puasa kan? Tapi tidak berpuasa tu dia dimasukkan dalam kategori apa? Rusak. Rukhsah. Rukhsah ataupun keringanan. Okey, Ya. sama juga dengan soalan solat subuh tadi. Mana satu yang dianggap rukhsah? Solat panjang ke solat pendek yang dianggap rukhsah? Solat pendek. Pendek. Solat panjang tu keutamaan, rukhsah tu pendek. Okey, baru saya jelas jawapan dia. Yang paling utama adalah solat panjang. Cuma kerana orang sibuk nak pergi kerja, masa tu sekarang jam pagi-pagi, maka dibenarkan ambil rukhsah. Bukanlah rukhsah sebagaimana rukhsah yang cerita hukum hakam yang lain. Tak, maknanya kita boleh ambil level yang kedua. Level yang kedua adalah solat pendek. Okay, jadi ibu sekalian, saya setuju bahawasanya Nabi SAW sendiri pun kata solat pendek. Tapi isunya kalau kita mengambil rukhsah, jemaah surau ni terbahagi pada dua pula. Okey, saya setuju apa Syafini sebut, tengok tempat tu siapa yang ramai, orang muda ke orang tua. Tapi kalau tempat tu terbagi pada dua, ada orang tua yang dah pencen, ataupun ada yang kerja dekat-dekat, dia tak heran pergi lambat, dan sebahagian kecil je yang jenis nak cepat. Jadi kalau kita solat pendek, bermakna kita telah mengetepikan perasaan orang nak solat panjang. Kalau kita solat panjang, kita telah mengabaikan perasaan orang yang nak solat pendek sebab kerja-kerja. Mana satu yang diutamakan sebenarnya? Majoriti Ustaz? Majoriti. Okey. Majoriti macam mana nak kira majoriti kan? Okey. AJK Masjid kena buat survey dulu. Sekarang ibu jadi nazir masjid ni macam mana nak buat ni kan? Ada dua golongan datang-datang bebel. Apalah nak solat pendek je manjang. Macam zaman Nabi dulu orang tak sibuk. Dia kata macam tu pula. Datang orang ni pula zaman Nabi lain. Dia tak kerja masuk time macam kita. Nak kena clock in, clock out. Orang yang nak pergi kerja tu pergi solat dekat on the way nak pergi tu ada masjid, pergi keluar awal sikit. Yes, satu jawapan yang saya sangat teruja daripada Kak Liza. Saya setakat ni saya tak tahu apa jawapan yang terbaik. Secara peribadi saya lah. Sebab saya seronok bila imam baca surah Sajadah dengan insan, saya seronok. Di tempat saya tak kira. Sajadah insan juga, siapa tak puas hati pergi solat part lain lah. Tapi tak berkurangan, tetap solat di situ. Dan akhirnya saya pun fikir balik. Dalam bab sunnah Nabi ni sebenarnya, ini cerita kita ya. Ini bukan cerita masyarakat awam. Untuk masyarakat awam memang kita kena consider banyak. Kita kena banyak memujuk. Kita kena banyak memberikan keringanan. Tapi saya nak cerita bahagian kita ni. Yang jenis minat kelas. Yang kelas maraton. Bermula pagi tadarus Quran. Tadarus hadis. Kelas Quran. Zuhur tak sempat nak tidur. Dia ambil anak jiran pula dari sekolah. Petang sambung lagi nak masak sebagainya. Malam ada lagi macam-macam ni. Yang kita jenis-jenis rajin menuntut ilmu. Rajin ibadat ni. Mana satu kita nak utamakan? Kita nak utamakan sunnah Nabi ke kita nak utamakan kesibukan kita? Sekarang kita ni sibuk ni. Okey, satu lagi sunnah Nabi. Mana satu kita nak utamakan? Sunnah Nabi ke kesibukan kita? Sunnah Nabi lah Ustaz. Sunnah Nabi lah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu masa saya muda-muda, muda lagi sekarang pun. Okay, muda-muda dulu, masa awal-awal kahwin, saya duduk di Taman Medan. Taman Medan ni dekat dengan UM, tapi jalan jam tu Allah saja yang tahu. Ambil masa sejam, 45 minit baru nak sampai. Jadi saya ni, ya Allah, tensionnya pergi jam. Saya lepas subuh, saya pun share dengan makcik saya. Saya kata, jam lah.
Lepas tu makcik saya tanya, macam mana saya ni lepas subuh, saya kata saya baca Quran. Baca Quran, lepas tu balik rumah, pukul 7.30 kami pun keluar, nak pergi hantar anak, kemudian baru pergi UM. Makcik saya kata, oh kalau Cik Mah gerak lepas subuh lagi 6.30 lagi dah gerak. Saya pun fikir balik, kenapa nak gerak 6.30? Cik Mah nak baca Quran lagi kita ni. Takkan nak keluar awal-awal? Itu jawapan saya masa muda dulu. Tapi bila kita dah kahwin lama, anak kita pun dah besar, kita pun dah ubah tabiat. Memang kalau kami ni, kalau isteri saya suruh dia keluar 97. Saya sendiri pun kalau saya tak ada komitmen hantar anak yang kedua, saya hantar anak yang pertama je, saya memang terus pergi office. Dan saya pun duk fikir baru-baru ni, saya kena jaga anak 3 hari, isteri saya tak ada. Macam manalah subuh Jumaat aku ni? Saya dah fikir aku solat kat rumah je lah, terpaksa lah let go sebab 2 orang anak saya nak kena handle. Kemudiannya kalau saya solat subuh di surau saya akan habis dalam pukul 6.45, 6.47. Jadi kalau saya nak bekerja pergi ke hantar anak saya, mungkin sampai lewat ke sekolah. Kalau jalan biasa dalam 15 minit, tapi bila dah gerak lambat dekat pukul 7, jalan akan jam, saya akan sampai lambat, kesian pada anak. Saya fikir, muhasabah seorang-seorang apa yang aku buat ni? La ilaha illallah. Kenapa saya nak meraihkan perasaan saya melebihi sunnatun Nabi SAW? Sunnah Nabi tu. Saya pun beritahu anak-anak, macam ni esok, dua-dua bangun awal, bersiap awal, kita bersahur, kita gerak pukul 6. Subuh dalam pukul 6.12, 6.13 kan. Kita akan solat di surau paling dekat dengan sekolah kakak. Jadi kami pun gerak awal. Dan lepas peristiwa Jumaat yang lepas, baru saya fikir, ya Allah, sunnah Nabi ni sebenarnya bila kita utamakan, bila kita nak cari juga jalan untuk amalkan sunnah Nabi, ada jalan. Jadi sekarang ni saya pun dah mula tak solat subuh di surau saya. Sedih sangat ibu-ibu sekalian. Allah saja yang tahu rindu saya pada surau saya tu. Jadi masa untuk solat di surau saya hanya tinggal antara zuhur dengan asar je. Itu pun zuhur belum tentu saya ada kawasan saya. Memang sedihlah kita dah sayang pada surau kita kan. Caranya adalah kami macam tadi kami gerak pukul 6. Saya solat di surau yang paling dekat dengan sekolah anak. Rupanya boleh. Sama yang jawapan Kak Liza sebut tadi. Orang yang sibuk kerja, jangan suruh orang surau ubah sunnah Nabi tu. Teruskan. Surau, teruskan. Tak ada isu. Kami akan keluar awal. Anak-anak sekolah, semua keluar awal. Kita dah setting anak betul-betul, keluar awal. Sebab saya ingat dulu kawan-kawan anak saya yang duduk jauh, nak sampai ke sekolah dalam setengah jam. Kenapa mereka boleh jadi orang terawal? Kerana mereka gerak awal. Mereka gerak lebih awal daripada orang lain. Patutlah mereka boleh sampai awal. Jadi saya pun fikir sepatutnya kita yang mengubah diri kita, bukan kita mengubah sunnah Nabi SAW. Lagipun kalau kita banding masa, lewatnya hanya dalam sekitar 5 ke 10 minit je masa yang bertambah. Takkan kita nak berkira dengan soal 5-10 minit tadi. Jadi tak boleh berkira 5-10 minit tambahan tadi. Tetapi kita kena urus dengan cara yang betul. Jadi bagi saya kita tak boleh beralasan dalam bab sunnatun Nabi SAW. Betul, ubah skedul ikut sunnah. Dan sama juga dengan dulu ada khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, namanya Khalifah Sulaiman. Beliau terkenal sebagai khalifah yang menjaga salat, yang mana beliau akan mengubah segala jadual kerajaan itu agar selari dengan waktu salat. Apapun waktu salat mesti diutamakan. Jadi sebenarnya boleh buat. Tapi isunya kita nak buat tak buat je, itu je. Kalau kita bersungguh, macam mana pun kerajaan mesti ikut cara sunnah, utamakan salat, maka selesai kerja. Tapi kalau kita tak letak salat di hadapan, tak ke mana. Ya? Ini nasihat untuk diri saya sendirilah, ibu-ibu sekalian ya. Okey, sekarang kita terus kepada perbincangan. Betul tu mindset Allahu Akbar tu kan. Allah Maha Besar ya. Barakallahu fikum. Okey, sekarang kita masuk perbincangan sedikit sebanyak tentang solat subuh ni. Lagipun solat subuh ni saya yakin ibu-ibu semua akan bagi jawapan, inilah solat yang paling deep sebenarnya. Solat yang paling best yang dibuat di masjid, saya rasalah jawapan kebanyakan kita mesti solat subuh. Ke Kak Liza? Kak Liza rasa solat apa yang paling best? Cara berjemaah. Saya tahulah ibu-ibu solat di rumah. Tapi kalau boleh pergi masjid lah, solat apa yang paling best? Solat subuh lah Ustaz. Sebab pendek je 2 rakaat je pun sebenarnya. Tapi pun tenang, waktu Isu tak pendek pula panas. tu.
Tak, waktu tu tenang kan, dia tak panik apa Yes. semua. Tenang kan, waktu yang tenang. Dan masa tu dalam zaman sekarang di Lembah Kelang terutamanya airconnya memanjang. Saya pun dah kebal dengan aircon. Mula-mula dulu ya Allah aircon pagi-pagi. Tapi subuh memang best sangat. Tambah-tambah kalau subuh yang awal tu pukul 5 lebih tu dia punya gelap dia tu. Memang tak tahulah nak cerita dia punya best dia tu kan. Jadi insya-Allah ya insya-Allah. Syahdu, betul. Syahdu, hening sebagainya. Ataupun sekarang ni zaman beberapa bulan sebelum ni orang panggil healing. Tapi sekarang ni dah ada istilah yang baru anak muda saya perasan, angau. Jadi angau lah dengan solat subuh ni kan. Memang best. Tak tahulah nak cerita macam mana solat subuh ni. Tambah kalau dapat imam baca panjang tu rasanya Allah. Best lah imam baca panjang. Tapi kalau kita tak merasai kelazatan benda tu, kenapa imam panjang-panjang aku tu lah sibuk. Padahal kalau kita pergi awal, boleh tentu kita sampai awal. Mungkin jamnya, mungkin macam-macam. Kalau kita gerak lambat, mungkin kita akan sampai awal. Hasil daripada kita menjaga ibadat kita tu kan. Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak Puan Farhana ya. Okey, jadi kemudiannya cuba kita tengok beberapa pengajaran lagi. Kat mana yang saya nak tengok? Okey, ibu-ibu tengok muka surat 58 tu. Muka surat 58 dalam poin yusalluna jami'an, dia perenggan yang kedua. Kenapa saya berperasan nama Puan Farhana kat sini Jarang-jarang masuk ke Ustaz sebab waktu kat London lain. Oh, London sekarang. Ha, Masya Allah. Berapa jam puasa? 14 jam 20 minit macam tu. Oh, puan kerja sana ke suami kerja sana? Suami kerja sini. Okey, barakallahu fikum. Nanti boleh Amin. belanja kita pergi ke London pula. InsyaAllah, amin. InsyaAllah tu saya kena pegang tu. Masya Kat Allah. Okey, terima kasih. Barakallahu fikum, Puan Farhana. Okey, maknanya sekarang pukul berapa? Ah, Sekarang 12.35 Tengah malam. hari? Tengah malam Ustaz. Tengah malam. Saya tertukar, Alhamdulillah. saya keliru waktu di sana. Oh, tengah No problem. malam. Mm-mm. Okey, sekejap saya tak jumpa dia punya mana ni? Dia punya sinilah. Okey, masih banyak Puan Farhana, barakallahu fikum. Yusalluna jami'an. Sini. Tak jumpa. Dia sebenarnya apa yang berlaku? Okey, dia berlaku tu adalah peristiwa ini berlaku pada akhir usia Abu Darda. Perenggan yang ketiga perenggan ketiga. Yang Abu Darda duk marah-marah ni orang tak solat subuh sangat dia ni. Itu berlaku pada akhir umur beliau dan masa tu berlaku Imam Yusuf orang apa? Pakistan okey. Pakistan. Okey, baik. Ia berlaku pada akhir umur Abu Darda dan ia berlaku juga masa akhir pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini yang berlaku. Jadi ia bukan berlaku pada zaman sahabat Nabi. Yang saya tanya awal-awal tu kan. Abu Darda marah sahabat Nabi ke? Tak, zaman sahabat Nabi ni memang orang pekat bab solat jemaah ni. Kalau bahasa saya boleh gunalah. Minat pada solat jemaah tu tak nak buat bincang. Memang minat sungguh buat solat jemaah sahabat Nabi. Jadi Abu Darda bukan marah orang pada zaman sahabat Nabi. Bahkan pada zaman Abu Bakar, zaman Umar pun power lagi. Zaman Umar tu memang power buat solat jemaah. Jadi bila yang dia nak marah-marah ni? Pada akhir kehidupan beliau bersamaan dengan akhir pemerintahan Uthman bin Affan. Masa tu munculnya pemberontak-pemberontak, orang-orang jahat yang mula masuk ke dalam kota Madinah. Dalam masa yang sama, orang-orang yang pelbagai, bukan orang jahat je. Orang yang pelbagai tempat lain pun pergi ke Madinah kerana Madinah dah jadi kota. Kota ilmu, kota tamadun, kota pembangunan dan sebagainya. Banyak ruang pekerjaan di Madinah. Jadi orang-orang kat situlah yang duk masuk ni. Mereka lah yang mula mengabaikan solatul jamaah. Membuatkan Abu Darda pun membebel-bebel kepada isteri muda dia tu. Bukan isteri Ummu Darda yang
Kakak, tapi Ummu Darda yang adik, dia membebel-bebel orang zaman aku tak kenal umat Muhammad. Umat Muhammad mesti solat jemaah. Macam mana boleh timbul umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengerjakan solatul jemaah. Jadi ia bukan berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW. Yang jelas ibu-ibu. Maka kalau kita tengok ulasan daripada Ibn Hajar yang saya rasa begitu deep ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kat mana yang tadi yang kat bawah tu lah, kat situ je. Dia sebut apa dia? Ini kata Ibn Hajar. Okay, dia kata, "Faya laita syi'ri." Aduhai malangnya. Nampak tak? Dia punya perenggan yang ketiga tu. Aduhai malangnya. Mungkin Kak Liza tolong baca. Saya baca dulu yang Arab. Nanti Kak Liza baca yang dia punya Melayu tu. فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بصفة المذكورة عند أبي الدرداء رضي الله عنه فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. Okay, macam mana Kak Liza? Kecap Ustaz, kau tak jumpa hadisnya? Bukan hadis Kak, ucapan Ibn Hajar, perenggan yang Kita ketiga. suruh Ustaz. Sebab kami tak Surat sambung buku dengan Ustaz ni. 58. Oh, 59 kot buku Kak Liza. Yang dia perenggan mula-mula tu sepertinya kondisi yang diceritakan Abu Darda. Ada tak? Oh, bawah ni. Yang ni Ustaz, apabila kondisinya seperti itu, maka berjalan untuk menghadiri solat subuh. Itu ya Ustaz? Bukan. Bukan. Mana? Tak Saya jumpa. lupa buku Kak Liza beza kan. Tengah duk mencari tu. 57. 57. Oh, 57. Oh, belakang. Oh, okey. Ini Ustaz. Seperti kondisi yang diceritakan Abu Darda ini. Okey, Kak Liza Itu. baca start aduhai malangnya. Aduhai malangnya. Mana Ustaz? Tak jumpa. Selepas ayat yang mula-mula tu, lepas ayat sepertinya kondisi yang diceritakan Abu Darda. Muncul di akhir usianya, iaitu pada akhir masa kekhalifan Uthman. Oh, yang ni, okey. Aduhai malangnya. Okey, nampak Ustaz. Aduhai malangnya apabila pada masa yang utama tersebut, kondisi manusia sudah seperti yang diceritakan oleh Abu Darda. Lalu bagaimana pula kondisi manusia yang hidup setelah mereka pada kurun-kurun berikutnya hingga sekarang ini? Artinya zaman Saidina Uthman tu pun orang dah teruk dalam bab solat jemaah. Padahal itu zaman power lagi tu. Bagaimana dengan zaman selepas itu? Bagaimana dengan zaman-zaman kemudian? Dan bagaimana dengan zaman manusia pada tahun 2024? Yang mana solat jemaah ini sudah tidak dianggap sebagai satu kekeramatan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan orang tidak berminat lagi dengan solat jemaah. Dan orang mula mencipta alasan demi alasan untuk tidak menghadiri solatul jemaah. Hatta kalau kita tengoklah, tanpa ini kita tak mengata siapa-siapa ya ibu-ibu sekalian, kita nak muhasabah. Bagaimana saya tinggal di rumah flat dalam tempoh 7 tahun, surau rumah flat tu kecil je sebenarnya. Tapi surau yang kecil itu tak pernah penuh dengan orang, padahal umat Islam yang ada di situ mungkin dalam 1,000 orang lebih. Ataupun lebih daripada 2-3 ribu orang. Tapi tak boleh nak penuh. Bahkan solat subuh hanya dalam tak sampai 2 soft yang lelaki. Tak sampai 2 soft tu bermakna lebih kurang dalam 10 orang macam tu je. Padahal daripada ribuan orang yang ada. Okeylah kita tolak budak-budak. Ratusan orang yang ada. Kalau kita ada 500 orang, sepatutnya dah limpah dah. Surau di flat pun dia tak akan jadi dah. Ambil satu bahagian je. Dia kena bahagian yang besar baru boleh buat memuatkan ramai orang. Ini amalan yang disebut sekarang ni. Ya ampun lah ya. Sangat-sangat teruk. Ya na'udzubillah min zalik. Dan kalau kita tengok ulasan daripada muka surat atas sedikit, daripada perenggan yang atas tu, Abu Darda dia nak sebut, tak apalah yang tu. Tapi dia punya point zaman sahabat Nabi okey, zaman Abu Bakar dan Umar okey, zaman akhir kekhalifahan Uthman tu yang baru bermasalah dalam bab solatul jemaah. Okey, baik. Kemudiannya ada lagi tak poin penting saya nak kongsikan di sini? Rasanya tak perlu dah kot. Yang lain-lain tu dah kira okey lah. Ustaz,
Untuk yang apa huraian dekat atas dia tu sebelum ayat seperti kondisi tu kan, yang perkataan yusalluna jami'an tu dia tulis tu mereka masih melaksanakan solat ataupun mereka mesti melaksanakan solat. Yusalluna jami'an tu illa annahum yusalluna jami'an. Dia dia boleh dua-dua. Masih tu rasanya sesuai dengan terjemahan Indonesia kot. Rasanya mungkin Mudarat apa kan yang Ustaz? ya, Fi'il mudarat kan Ustaz? fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maknanya mereka, sebab tu dia terjemah masih tu. Mereka masih tu, tapi mungkin apa yang Kak Liza sebut pasti tu lebih sesuai kot. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mengerjakan salat jemaah, ya. Okay, begitu. Terima kasih banyak. Saya nak tahu kalau ada soalan. Okey, ada apa-apa perbincangan dulu ke? Kita boleh tak berhenti dalam pukul 8.50 macam tu untuk saya bekerja? Nanti Boleh saya tak? nanti saya cover balik dengan lebih-lebih sikit masa yang lain. So, dalam Tak hati apa Kak tak? Liza, lebih baik jangan tambah-tambah lah. Dah okey dah ni. Untuk Aduh. allowance. Tu takut-takut lagi baik kalau tak tambah. Ustaz, Okey. Ustaz, Ustaz, Mm-mm. dia berkenaan dengan solat hari Jumaat, pagi Jumaat kan, berkenaan dengan surah-surah yang panjang ni, asal dari insan kan. Lepas tu, memang kena setiap minggu kena buat ke, ataupun kita boleh, maksudnya ada yang cakap lah, kena setiap minggu ke surah insan dan juga surah sajadah tu, kena setiap baca setiap hari Jumaat ke, ataupun Okey. so dia punya macam dia confuse lah kat situ Ustaz. Macam panjang kan, mungkin sebab yang bekerja ke apa semua dah kan. Asal Jumaat tu memang surah itu je kena baca. Tak ada surah lain ke? Kan maksudnya Kak Syida tak tahu macam mana lah. Cuma lagi macam um, actually boleh je tukar-tukar yang lain kan. Tapi dia macam agak stress kot pasal surah panjang kan. Dia macam stress juga kot. Pasal dia mungkin dia kekal Ustaz. Macam mana Ustaz ya kalau kita dah cakap macam tu Ustaz? Dia macam surah, tak ada surah lain ke? Dia kata dah Jumaat. Okey, saya punya ulasan lah macam ni Satunya memang sunnatun Nabi SAW secara jelas. Nabi memang baca surah As-Sajadah dan Al-Insan. Okey. Maka kita baca subuh Jumaat ni, ada orang kata kita kena sujud tilawah. Dia sebenarnya bukan isu sujud tilawah. Isunya adalah surah Sajadah dan Al-Insan. Cuma ada sujud tilawah dalam surah As-Sajadah, sebab itu kita sujud tilawah. Okey. Jadi situ dulu kita faham. Kita baca bukan kerana sujud tilawah. Berbeza dengan fahaman sebahagian ulama Hanafi yang dia kata yang pentingnya sujud tilawah. Maka kalau kita baca surah lain yang ada sujud tilawah, sudah dikira menyamai sunnatun Nabi SAW. Padahal dia bukan isu sujud tilawah. Dia isu surah tu sendiri. Okey, satu. Yang kedua, walaupun ia merupakan kenapa Nabi baca surah Sajadah dan Al-Insan, dia sama dengan apabila jumpa dalam solat yang berkumpul ramai-ramai seperti solat raya ataupun solat yang lain-lain yang kumpul ramai-ramai ni yang ada syiar tertentu, maka Nabi akan membaca surah Qaf. Jadi kenapa surah Qaf? Kerana isi kandungan surah Qaf yang ada mengandungi tentang perhimpunan manusia di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Maka kenapa surah Sajadah dan Al-Insan? Kerana isi kandungan yang terdapat dalam kedua-dua surah tersebut, antaranya isu syurga, neraka, dan Al-Insan kan ada tentang syurga tu kan. Okey. Itu yang kedua. Kenapa kita pilih surah Sajadah dan Al-Insan? Yang ketiga, meskipun demikian ada ulama yang memberikan nasihat, sunnah Nabi ni pun kadang-kadang kita tak boleh lazimi sentiasa. Setiap minggu je Sajadah Insan. Setiap minggu Sajadah Insan. Ada masa kalau boleh ubah, kita ubah. Supaya tidak mengelirukan masyarakat. Jadi paling baiknya 3 minggu mungkin kita Sajadah dan Insan. Dalam sebulan tu ada sekali. Kalau sebulan tu ada 5 minggu, ada sekali yang mana kita tidak membaca surah Sajadah dan Al-Insan. Okay.
supaya orang tak keliru dan menganggap ia sebagai benda yang wajib. Anak saya yang 10 tahun ni pun duk kata subuh Jumaat ada 3 rakaat. Saya kata bukan 3 rakaat, Dik. Sujud tu, sujud tambahan. Itulah macam 3 rakaat, dia kata. Okey, tak, bukan begitu. Yang keempat, yang ibu rahmati Allah, kalau orang kata panjang, sebenarnya tak panjang pun. Surah Sajdah dan Insan yang dibaca oleh Nabi SAW tu termasuk antara solat subuh yang ringkas. Kerana pernah Nabi baca surah Al-A'raf bagi 2. Cuba ibu-ibu tengoklah surah Al-A'raf ada berapa ratus ayat. Berganda lebih jauh daripada surah Sajdah dan Al-Insan. Ada masa Nabi baca surah As-Saffat kot. Dalam 2 rakaat. As-Saffat lebih panjang daripada Sajdah dan Insan. Jadi Sajdah dan Insan ni adalah termasuk solat subuh yang sederhana dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat Nabi, ulama-ulama dahulu, kalau mereka baca Quran, saya dah sebut, mereka baca secara tartil. Warattilil Quran tartila. Macam surah tempat saya ni yang habis 645, 647, dekat 650. Kalau imam Arab jadi imam laju, termasuk imam Melayu pun. Tak ada pendek-pendek. Tak ada duk main lenggak-lenggok. Memang laju. Tapi kalau laju kita tak faham, laju yang kita faham. Tapi kalau sahabat Nabi dulu, tak. Memang dia relax je. Dia memang tartil. Tartil saya dah sebut pada ibu-ibu sekalian kan bacaannya macam mana? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Pelan satu-satu. Itu memang letih lah. Jadi sekarang ni kat Syida macam tu. Dia sebenarnya dia bergantung pada budaya kita. Kalau budaya kita tak betah dengan solat panjang, kita akan menyampah dengan solat panjang. Kalau budaya kita biasa dengan solat panjang, kita akan biasa dengan solat panjang. Kalau kita tak biasa dengan solat 20, kita memang kerasa sangat penat solat 20. Tapi kalau kita ada mesej yang jelas, walaupun kita tak biasa, kita akan boleh. Kita akan boleh buat. Saya nampak ramai anak muda yang boleh solat 20 pun. Dia boleh bertahan. Ada orang yang mana dia boleh solat sampai 3-4 juzuk satu malam solatul tarawih. Bahkan memang ada tempat yang baca 15 juzuk dalam satu malam. Ada tempat yang baca 30 juzuk satu malam. Ada. Tapi dia untuk golongan tertentu je yang solat 30 juzuk. Dari pagi sampai pukul berapa tak tahulah. 8 jam ke 9 jam, 10 jam kan. Jadi maknanya wujud orang-orang yang boleh bertahan. Orang yang boleh bertahan ni kalau dia dengar kita merungut soal Sajdah dengan Insan panjang, dia pun akan jadi bela. Kenapa merungut? Pendek je pun. Tak ada apa pun. 3 muka surat je. Bukannya 10 muka surat. 3 muka surat ni sebenarnya pendek je. Tapi messaging kita kena jelas. Cuba anak-anak muda ni kita bagi main game. Duduk berdiri pun sejam boleh tahan lagi. Jadi sebenarnya dia bergantung pada daya tahan kita tu. Kebiasaan kita. Allah Alam Kak. Saya duduk tengok orang duduk berjalan kaki. Boleh berjalan bukan main lagi tu kan. Sampaikan 21 km berlari tanpa henti pun ada. Macam mana dia boleh buat tu? Kerana latihan. Salat pun ia memerlukan latihan. Ya. Di Indonesia tu tak mustahil. Boleh baca salat tarawih 30 juzuk satu malam. Memang tak mustahil. Tapi saya tak pernah buat lah. Saya kata benda tu tak mustahil dilakukan. Soalan daripada Cik Nur Adli, kuliah subuh Sabtu tempoh hari. Ada ya Allah, ada orang dari Mawaddah. Okey. Di Mawaddah Ustaz cerita tentang solat sunat istikharah. Nak tanya boleh ke kita solat istikharah untuk pilih haji mana yang kita nak buat? Oh, nak buat haji, Masya Allah. Kalau Cik Nur Adli nak pergi haji, Tuan Haji Adli, barakallahu fikum. Semoga bahagia di sana, mendapat ketenangan, dimakbulkan segala doa-doa yang baik dan sesuai insya-Allah ya. Jadi boleh kita nak pilih haji yang mana satu, tamattu', qiran tak dah, qiran tak dah. Qiran tak dibuat oleh orang Malaysia, dia dibuat oleh orang dari negara Arab je. Yang kita pilihnya antara tamattu' dengan ifrad. Jadi kita mula-mula kita tanya dulu. Kita tahan ke dengan ifrad kalau kita pergi awal? Sebab kalau macam saya buat ifrad. Tapi saya 5 hari lagi nak haji. Nak Arafah. Jadi kalau saya buat tamattu', ia lebih menyusahkan. Kalau saya buat ifrad, ia lebih memudahkan. Walaupun ada pengorbanan kena buat lah. Tapi pengorbanan tu tak ada isu pun. Kita dah jelas dalam mesenti kita kan. Jadi antara dua, tamattu' dengan ifrad. Boleh tak kita solat istikharah? Boleh. Tapi sebelum kita nak istikharah antara tamattu' dengan ifrad tu, kita kena jelas dulu.
Kita kena tanya dulu orang yang pakar dalam bidang haji, yang mutawif ni, tolong cerita pada saya secara details. Tamattu' macam mana, ifrad macam mana, ada risiko tak kalau saya buat ifrad dalam tempoh saya kena duduk 20 hari. Mana pergi Madinah, mana lamalah kena duduk tu di Mekah sebelum kita pergi kepada Arafah 20 hari sebagai contoh, 15 hari. Ada tak risiko kalau saya buat haji ifrad? Okay, lepas dia cerita semua, tak ada risiko sangat lah. Dia bergantung pada kita je. Ramai je orang boleh buat ifrad. Ada orang yang duduk 20 hari pun boleh buat ifrad. Sebagai contoh, kita pun nak ifrad. Okay, boleh kita buat solat istikharah lepas kita mendapat maklumat yang jelas. Barakallahu fikum Cik Adli ataupun Tuan Haji. Adakah Nabi buat begitu? Dia kena tengok macam ni, Kak. Sama ada Nabi khatam Al-Quran 1 juzuk 1 malam, itu cerita lain. Kak Lina Yang pastinya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih memang 1 juzuk pula khatam Quran sekali. Imam Syafi'i memang khatam Al-Quran setiap malam. Jadi maknanya tak ada isu. Semua ulama kata boleh. Bahkan ulama tak ada isu pun nak solat tarawih lebih daripada 20 rakaat. 50 rakaat pun boleh. Okey. Jadi yang pentingnya solat kita tu memberi ketenangan. Beri ketenangan ke tak beri ketenangan? Kalau memberi ketenangan, teruskan. Dan saya yakin orang yang baca 30 juzuk, dia akan tenang. Dia dah sampai level yang tinggi dah tu. Saya jujur saya tak tahan. 1 juzuk 1 malam pun saya tak pernah try. Dan tak berani nak try. 20 rakaat tu budak-budak pun boleh buat. Takkan kita tak boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat. Tapi 1 juzuk 1 malam, jarang-jarang orang. 30 juzuk, ini manusia jenis apa? Kita tak tahu, memang luar biasa. Jadi boleh buat. Tak ada isu pun. Yang pastinya kalau Nabi 10 malam terakhir boleh dikatakan tak tidur. Dari awal malam sampai subuh. Daripada awal malam sampai subuh. Wallahualam. Nak kata super turbo, wallahualam, yang saya tengok dalam video tu, dia baca relax je. Dia baca relax je. Dia bukan baca laju-laju. Dan satu lagi, ibu-ibu sekalian, budak-budak yang hafal Quran ni, dia zaman saya dulu tak ada. Tapi sekarang dulu-dulu ada tapi dia sedikit, jarang tempat. Dia ada ambil syahadah. Syahadah ni dia ada macam-macam pattern. Ada ambil syahadah baca 30 juzuk dalam tempoh 3 hari. Maknanya okey, awak nak ambil syahadah ni sebelum dah habis hafal Quran 30 juzuk, kena baca depan beberapa orang tok guru ni sebanyak 30 juzuk tanpa melihat Al-Quran ni, dan tidak boleh ada kesalahan yang tak jumpa terus. Tersalah baca, tersalah baris, dan dia boleh betulkan, tak ada masalah. Ini dia, orang tegur pun dia blank dah, tak nampak dah. Tak boleh kesalahan tu lebih daripada 10 kali ke berapa, 15 kali ke berapa tu. Okey. Jadi malam pertama dia pun baca, hari pertama 10 juzuk depan tok guru. Hari yang kedua pula juzuk 11 sampai juzuk 20. Hari ketiga pula juzuk 21 sampai 30. Okey, ada yang buat macam tu. Ada yang buat baca 30 juzuk dalam tempoh 2 hari. 15 juzuk, 15 juzuk. Dan ada yang buat baca 30 juzuk dalam tempoh 1 hari. Saya tanya seorang tu, macam mana Ustaz? Oh, memang dia ambil 30 juzuk 1 hari, 8 jam. Memang malam tu tak tidurlah jawabnya. Sambung lagi lepas subuh dan demam kemudian. Seminggu dia kata dia demam. Okey. Dan memang ada kaedah yang syahadah 30 juzuk 1 malam tu dibuat beberapa malam. Tapi saya tak tahu ada tak orang yang betul-betul praktik benda tu. Memang baca, dia nak bagi lancar betul lah ni. Ini memang nak bagi lancar sungguh. Pergi mana-mana pun Quran lekat dalam kepala. Tapi realitinya ibu-ibu sekalian, kalau kita lepas syahadah 30 juzuk, memang baca Quran tanpa ada kesalahan yang melebihi had yang dibenarkan. Kemudian kalau kita tak mengulang, tak jaga Quran, lupa balik. Dia payah nak ingat betul-betul Quran melainkan beberapa manusia pilihan Allah. Tapi poin yang saya nak sampaikan, memang ada budak tahfiz boleh baca 30 juzuk dalam tempoh 1 hari, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Jadi kalau mereka boleh solat tarawih 30 juzuk 1 malam, memang boleh, memang mereka boleh buat. Tapi jarang orang lah yang boleh buat. Allah lah, begitulah Kak. Saya nak cerita benda tu boleh dibuat. Benda tu boleh dibuat tu artinya boleh dibuat, tidak ada salahnya dalam sunnah. Boleh dibuat artinya ada orang mampu buat, walaupun Zuhairi setakat ni tak mampu lagi. Allah Alam.
Okey, Kak Liza, saya serah pada Kak Liza. Okey Ustaz, dah terlebih 5 minit dah Ustaz ni. Dan tadi Ustaz cakap 50. Jadi alhamdulillah terima kasih semua. InsyaAllah tak apa Ustaz, tak payah gantilah time tu. Nakal Kak Liza Terima ni. kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz dan semua. Wa'iyyakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya Bonda Azhar. Dah habis dah. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Awal pagi ni. Tadi Liza baca tadi page berapa ya? Mana? Api tu, itulah saya pun tak tercari-cari tadi. 57. 57. Okey. Renggan yang keberapa? Renggan yang Buku Kak Syida lain. Buku Kak Syida lain. Kak Syida buku Buku baru Kak lama. Syida sama Ustaz. Kalau buku Kak lama Syida muka kena surat ikut Ustaz. 58 Kak Syida. Ya? Kalau buku Kak Syida muka surat 58. Aisyah jumpa tak? Ada. Kat muka berapa? Muka surat berapa? 58. Tadi Kak Syida Kenapa? pun cari-cari juga. Kat tu apa bahagian Yusoldu tu. Yusoldu Jami'an tu. Chapter tu. 58 je? Dia tulis bawah, ada tulis tu sepertinya kondisi yang diceritakan Abu Darda ini muncul di akhir usianya. Yang ada poin-poin tu hadis Okey. ini mendengar. Tas dia. Jami'an kumpul Oh, yang buku kami tak ada dalam bahasa Arab yang tu dia tulis terjemahan terus. Itu yang terbit-kebim cari tadi tu. Oh, maksud Abu Darda adalah mana-mana. Ustaz je ada. Kan? Oh, Ustaz Yang je Arab ada. tu Ustaz. Ustaz baca dekat website Oh. memanglah. Dia suruh Kak Liza baca translate ni yang Tu Kak tadi. Liza ni tercari-cari mana ni? Tercari-cari buku Sama. Liza baca tu kan dia tengok kat mana. Mana? Oh, saya pun tercari-cari mana ni? Sebab buku Ustaz cakap 58, buku baru muka surat 57. Okey. Terima kasih. Jumpa dah. Jumpa. Edisi berbeza apa ni? Betul lah edisi apa tu senior. Dia tak kata cerita dah lama. Itulah. Kejap. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pada wabarakatuh. pinggan semua.